Mereka letak basikal tepi jalan dan bergerak perlahan-lahan menuju ke arah pondok tu. Kemudian mereka berhenti dekat semak dan menyorok. Haziq perhati perempuan tu. Rambutnya terurai dan tengah pegang payung sambil goyangkan kakinya. Kedengaran wanita tu tengah menyanyi. Aiman tutup mata, badannya tergetah-getah. "Zik, jomlah balik, aku takut, Zik," bisik Aiman. Haziq tak hiraukan kata-kata si Aiman tu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum semua, kembali lagi bersama saya Syarul. Terima kasih sebab dah klik video ni. Semoga yang menonton video ni ditambahkan rezeki dan dimudahkan urusan dunia dan akhirat. Hari ini saya akan kongsikan sebuah kisah misteri yang menghantui dua orang sahabat tentang guru kelas ganti mereka, iaitu Cikgu Suraya. Nak tahu kisah dia macam mana? Tonton video ni sampai habis. Jangan lupa like, subscribe dan komen dalam video ni. Pada yang nak join grup Telegram saya letakkan link dekat bawah. Macam biasa, sebelum saya mulakan, jom kita baca selawat dulu. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin. Tanpa buang masa lagi, jom let's jump to Rabak Surah. Pukul 7 pagi, kelihatan ramai kanak-kanak sedang berjalan menuju ke sekolah dengan pakaian baru. Hari ini merupakan sesi persekolahan baru bagi pelajar Sekolah Kebangsaan Seri Melati. Suasana di SK Seri Melati pada hari itu sangat riuh rendah. Ada pelajar yang menangis, ada yang berlari dan bermain-main dengan rakan. Tahun ni Haziq dengan kawan-kawannya dah masuk darjah 6 dan merupakan tahun terakhir bagi mereka berada dekat sekolah rendah tu. Haziq dan beberapa kawannya terkenal dengan kenakalan mereka di sekolah. Kena denda dengan cikgu dah jadi perkara biasa. Lepas kena denda, mereka buat lagi sampai cikgu-cikgu tu dah fed up dengan perangai mereka. Tepat pukul 8 pagi, perhimpunan bermula sebelum pelajar masuk kelas masing-masing. Guru-guru arahkan semua para pelajar masuk ke dewan dan minta para pelajar berbaris ikut kelas masing-masing. Masa sesi perhimpunan, guru besar sekolah telah umumkan seorang guru sandaran akan mengajar dekat sekolah itu dan minta guru tersebut untuk berdiri dan buat sedikit ucapan. Beliau ialah Cikgu Suraya. Wajahnya sangat cantik, kemas dan ramping orangnya. Masa Cikgu Suraya berucap, suaranya yang halus dan ayu membuatkan semua orang dalam dewan tu terdiam dan macam terpukau dengan kecantikan Cikgu Suraya. Haziq dan rakan-rakannya berbisik-bisik antara satu sama lain tentang cikgu tu dan harap Cikgu Suraya akan mengajar dekat kelas mereka. Selesai Cikgu Suraya bagi ucapan, guru besar sambung ucapannya. Sesi perhimpunan berakhir pada pukul 8.30 pagi. Kemudian semua pelajar diarahkan beratur mengikut kelas dan ada seorang guru yang akan bawa mereka menuju ke kelas. Ternyata apa yang Haziq dengan kawan-kawannya harapkan tadi jadi kenyataan. Cikgu Suraya adalah guru kelas yang akan ganti guru kelas mereka yang tengah cuti bersalin. Haziq dan rakan-rakannya hanya tersenyum sambil diiringi Cikgu Suraya menuju ke kelas mereka. Sampai dekat kelas, Cikgu Suraya suruh para pelajar cari tempat duduk yang disediakan. Kemudian Cikgu Suraya minta pelajar yang nak jadi ketua kelas berdiri. "Saya, cikgu." Haziq berdiri dengan penuh semangat. Cikgu Suraya hanya tersenyum tengok gelagat Haziq yang begitu semangat sekali. Rakan-rakan yang lain bertepuk tangan dan bersorak menandakan mereka setuju Haziq jadi ketua kelas mereka. Kemudian Haziq arahkan rakan-rakannya berdiri sambil berucap dengan penuh semangat, "Selamat pagi, cikgu." Cikgu Suraya tersenyum dan balas ucapan murid-muridnya. "Selamat pagi, murid-murid." Bermulalah sesi perkenalan antara murid dan cikgu. Sepanjang sesi perkenalan tu, Haziq tak putus-putus tanya bermacam-macam soalan. Tak kurang juga rakan-rakannya yang lain pun bertanya macam-macam soalan. Cikgu Suraya hanya mampu ketawa dan layan kerenah anak-anak muridnya tu. Senyuman dan lirikan mata Cikgu Suraya tu seakan-akan tersembunyi satu rahsia di sebaliknya. Keadaan yang riuh rendah masa tu membuatkan Cikgu Suraya tiba-tiba terdiam. Dia rasa sakit kepala yang teramat sangat. Cikgu Suraya terduduk di bangkunya. Haziq dan rakan-rakannya semakin menggasak Cikgu Suraya untuk jawab soalan mereka. Tiba-tiba Cikgu Suraya berteriak, "Diam!" Wajahnya berubah jadi marah. Lirik matanya jadi tajam. Haziq dan rakan sekelahnya terpaku dan diam. Keadaan dalam kelas jadi sunyi sepi.
Siapa sangka Cikgu Suraya yang begitu lemah lembut perwatakannya tiba-tiba jadi seorang yang bermarah. Kemudian Cikgu Suraya ambil botol ubat dalam beg galasnya dan keluarkan beberapa biji pil lalu menelannya sambil minum air. Lepas tu dia urut-urut kepalanya sambil mulutnya terkumat kamit macam bercakap dengan seseorang. Haziq dan rakan-rakannya jadi pelik dan terasa seram bila tengok keadaan Cikgu Suraya tu. Kemudian Haziq beranikan diri menghampiri Cikgu Suraya untuk bertanyakan keadaannya. Perlahan-lahan Haziq melangkah menuju ke meja Cikgu Suraya. Tiba-tiba loceng sekolah berbunyi, masa rehat untuk pelajar. Cikgu Suraya berdiri dan bersuara, "Baiklah murid-murid kelas, kita berakhir pada hari ini, masa untuk rehat." Dengan nada yang halus sambil tersenyum. Dengan pantas Haziq berlari menuju ke mejanya semula dan suruh rakan-rakannya berdiri dan berkata, "Terima kasih cikgu." Cikgu Suraya tersenyum lalu beredar dari kelas tu. Haziq dan rakan-rakan pelik dan tertanya-tanya tentang perwatakan Cikgu Suraya yang tiba-tiba berubah dari seorang yang lemah lembut jadi seorang yang pemarah dan bertukar semula jadi seorang yang lemah lembut. Lalu rakan karib Haziq iaitu Aiman mencelah perbualan mereka. "Aku rasa yang mungkin Cikgu Suraya tu gila lah, sebab aku nampak dia makan pil dan bercakap sorang-sorang," kata Aiman. "Cikgu cantik macam tu mustahil boleh gila. Orang yang tergila-gilakan dia adalah..." Rakan-rakan yang lain tergelak dengan kata-kata Haziq tu. Kemudian mereka menuju ke kantin sekolah untuk makan. Masa Haziq dan rakan-rakannya tengah beratur nak beli makanan, mereka ternampak Cikgu Suraya tengah berbual dekat meja makan dengan guru yang lain. Mereka bergelak ketawa sambil menjamu selera. "Kau tengok tu, tadi bukan main garang, sekarang kontrol layu pula," kata Haziq pada Aiman. Aiman tergelak bila Haziq cakap macam tu. Sesi rehat berakhir. Sepanjang perjalanan menuju ke kelas, Haziq masih fikirkan peristiwa tadi. Sampai dekat kelas, Cikgu Azman dah pun berada dalam kelas. Cikgu Azman ni merupakan seorang guru matematik. Beliau seorang yang kacak dan kemas penampilannya. Boleh dikatakan dekat sekolah ni tak ada yang boleh menandingi Cikgu Azman. Haziq dan rakan-rakannya menuju ke meja masing-masing. Lepas ucapkan selamat pagi pada Cikgu Azman, Cikgu Azman tersenyum dan beritahu beliau tak akan mengajar hari ini dan hanya akan buat sesi perkenalan. Lepas sesi pengenalan tu, Cikgu Azman bersuara, "Cikgu dengar ada guru baru yang akan mengajar kamu, betul ke? Dengar-dengar cantik orangnya." Murid-muridnya ketawa sambil perli Cikgu Azman. Haziq mencelah, "Cikgu tanya-tanya macam ni, cikgu minat dengan Cikgu Suraya ke?" Cikgu Azman hanya tersenyum dan tergelak dengan pertanyaan Haziq tu. Aiman pun mencelah, "Tapi kan Cikgu Suraya tu macam tak siu." Cepat-cepat Haziq tekuk mulut Aiman. Keadaan kelas jadi sunyi. Semua orang pandang Aiman. Cikgu Azman rasa pelik dan bertanya, "Kenapa dengan Cikgu Suraya?" Aiman tadi nak cakap Cikgu Suraya tu memang cantik dan baik orangnya. Sebenarnya Haziq tak nak guru-guru sekolah ni tahu peristiwa yang berlaku tadi. Bimbang bila perkara ni sampai ke pengetahuan guru-guru lain, mereka semua akan terkena tempiasnya. Cikgu Azman masih rasa pelik dengan perangai anak muridnya tu. Kemudian Cikgu Azman sambung semula cerita tentang Cikgu Suraya. Jujur beliau katakan Cikgu Suraya tu memang cantik orangnya. Perwatakannya yang lemah lembut dan peramah membuatkan sesiapa saja rasa senang dan selesa untuk berkawan dengannya. Haziq jelin rakan-rakannya yang lain bagi isyarat supaya jangan ada yang buka cerita tentang peristiwa tadi. Mereka hanya dengar celoteh Cikgu Azman sampai habis kelas. Lepas Cikgu Azman beredar, rakan-rakan sekelas Haziq menuju ke arah Aiman dan marah dia sebab hampir beritahu tentang perwatakan Cikgu Suraya. Aiman hanya tertunduk diam dan minta maaf pada rakan-rakannya. Lalu Haziq bagi tahu pada rakan-rakan sekelasnya supaya mereka semua berjanji tak akan ceritakan hal ni kepada sesiapa pun. Rakan-rakan sekelasnya mengangguk tanda setuju dengan cadangan Haziq tu. Sesi pembelajaran seterusnya bermula seperti biasa hinggalah sekolah berakhir. Haziq dan Aiman pulang bersama-sama menuju ke rumah mereka. Aiman tertunduk dan tak berkata apa-apa sepanjang perjalanan tu. Haziq bersuara, "Kau janganlah ambil hati sangat pasal hal tadi. Aku cuma takut kalau berita ni sampai ke cikgu-cikgu lain, mampus kita." Aiman hanya mengangguk. Jarak perjalanan menuju ke rumah mereka ni lebih kurang 10 minit. Haziq dan Aiman serta beberapa rakan-rakan sekelasnya tinggal di sebuah kampung. Mereka akan lalu sawah padi dan jalan yang tak berturap. Namun, kelengkapan asas seperti elektrik dan air di perkampungan tu boleh dikatakan serba kekurangan. Tapi suasana di kampung tu aman damai. Udaranya sangat bersih. Sebelum mereka berpecah menuju ke rumah masing-masing, Haziq ajak Aiman jumpa dekat tempat biasa pukul 5 petang sebab ada hal yang nak dibincangkan. Orang-orang kampung gelar tempat tu sebagai Parit Puyu. Pukul 5 petang, Haziq ambil basikal lalu bergerak menuju ke Parit Puyu. Dalam perjalanan menuju ke sana tu, Haziq ternampak Cikgu Suraya tengah menuju ke sebuah kedai runcit di kampung tu. Niat di hati nak tegur, tapi Haziq masih rasa takut peristiwa yang berlaku masa dekat sekolah pagi tadi. Haziq batalkan niatnya dan terus menuju ke Parit Puyu. Sampai dekat sana, Aiman dah pun sampai. "Lewatnya kau sampai. Dah lama aku tunggu. Lagi satu, hal apa yang nak dibincangkan?"
Aku rasa betul lah apa yang kau cakap tadi. Mungkin Cikgu Suraya tu gila. Apa kata malam ni lepas solat isyak kita intai Cikgu Suraya dekat rumah dia? Nak tak? Kau gila ke apa? Cikgu tu tinggal dekat kuartus guru-guru. Tak pasal-pasal nanti kita kena cekup dengan Pak Mat. Pak Mat ni seorang pengawal keselamatan dan memang seorang yang sangat tegas dan garang. Haziq tak peduli kata-kata Aiman tu dan tetap berkeras nak intai Cikgu Suraya. Akhirnya Aiman setuju dengan cadangan Haziq tu. Malam tu lepas solat isyak, Haziq dan Aiman menuju ke kuartus guru naik basikal. Sampai dekat kuartus guru, mereka letakkan basikal tepi pagar sekolah. Kemudian mereka berdua bergerak perlahan-lahan sambil perhatikan kelibat Pak Mat. Kelihatan Pak Mat tengah leka dengan radio. Perlahan Aiman dan Haziq menyusup masuk menuju ke kuartus guru. Aiman bisik dekat Haziq, "Aku takut Haziq, jom balik." Haziq tetap berkeras dan paksa Aiman ikut dia. Tiba-tiba kelihatan Cikgu Azman tengah berjalan menuju ke sebuah rumah dalam kuartus tu. Haziq tertanya-tanya, Cikgu Azman nak pergi rumah siapa? Sebenarnya Haziq dan Aiman tak tahu dekat mana rumah Cikgu Suraya. Mereka hanya perhati Cikgu Azman sambil bersembunyi di sebalik pokok. Ternyata Cikgu Azman menuju ke rumah Cikgu Suraya. Kelihatan Cikgu Suraya keluar dari rumah dan mereka berbual di luar rumah. Jelas sekali wajah Cikgu Suraya yang memang cantik. Mereka berbual dengan tawa macam tengah bercinta. Masa Haziq dan Aiman tengah mengintai tu, mereka ternampak cahaya lampu suluh dan bunyi tapak kaki tengah berjalan menuju ke arah mereka. Dan mereka tahu itu adalah Pak Mat. Perlahan-lahan mereka berdua bergerak sambil sembunyi di sebalik pokok. Kelihatan Pak Mat menuju ke arah Cikgu Azman. Dengan pantas Haziq dan Aiman berlari keluar menuju ke arah pintu utama dan ambil basikal masing-masing, lalu beredar dari kuartus tu. Mereka kayuh basikal sampai ke surau. Aiman bersuara, "Nasib baik kita tak kena cekup dengan Pak Mat tadi. Kalau tak mampus kita." "Yalah Aiman, kalau tak memang kenalah kita dengan Pak Mat tu." Namun apa yang pasti, mereka berdua tahu bahawa Cikgu Azman mungkin suka Cikgu Suraya. Bila nampak mereka berdua berbual sambil ketawa begitu mesra sekali, Haziq beritahu Aiman supaya hal ni mesti dirahsiakan sebab misi mereka untuk merungkai misteri Cikgu Suraya ni belum selesai. Kemudian mereka beredar menuju ke rumah masing-masing. Keesokan pagi je macam biasa, Haziq dan Aiman berjalan sama-sama menuju ke sekolah. Sampai dekat sekolah, mereka nampak Cikgu Azman dan Cikgu Suraya tengah berjalan sama-sama menuju ke bilik guru. "Aku dah agak dah, Cikgu Azman ni memang dilamun cinta dengan Cikgu Suraya," kata Haziq. Aiman hanya tersenyum sambil berjalan menuju ke kelas mereka. Keadaan dalam kelas masa tu sangat riuh rendah. Mana taknya bila dah jumpa dengan kawan-kawan, ada sajalah mereka buat. Kelihatan Cikgu Suraya tengah naik tangga menuju ke kelas. Keadaan jadi senyap dan para pelajar kembali ke tempat duduk masing-masing. "Selamat pagi murid-murid." Haziq arahkan rakan-rakannya berdiri dan ucap, "Selamat pagi Cikgu." Mereka duduk semula dan hanya diam tanpa berkata apa-apa. Cikgu Suraya pelik bila tengok anak muridnya tu semuanya terdiam. "Cikgu nak minta maaf pasal semalam sebab marah korang. Cikgu tak ada niat pun nak marah. Cuma Cikgu pening masa tu. Maafkan Cikgu ya." Anak-anak muridnya pun minta maaf pada Cikgu Suraya sebab terlalu bertanyakan banyak soalan padanya. Haziq jadi serba salah sebab anggap Cikgu Suraya tu tak waras. Haziq hanya terdiam sepanjang waktu kelas Cikgu Suraya tu. Cikgu Suraya ajar bahasa Melayu dan akan mengajar dekat sekolah tu selama sebulan lebih dan akan digantikan semula oleh guru kelas Haziq yang tengah bercuti bersalin tu. Sesi pembelajaran di kelas Cikgu Suraya tu berjalan seperti biasa. Anak-anak muridnya pun kelihatan begitu selesa masa Cikgu Suraya mengajar. Hinggalah waktu mengajar Cikgu Suraya tamat. Kelihatan Cikgu Azman tengah berada dekat luar kelas untuk gantikan Cikgu Suraya. Sebelum beredar keluar, Cikgu Suraya bagi tahu pada anak muridnya, minggu depan dia akan buat kelas tambahan waktu malam di rumahnya. Kemudian Cikgu Azman masuk ke kelas mereka untuk mengajar subjek matematik. "Selamat pagi murid-murid," kata Cikgu Azman. Haziq arahkan rakan-rakannya berdiri dan berucap, "Selamat pagi Cikgu." Kelihatan Cikgu Azman tersenyum seperti ada sesuatu yang mengembirakan hatinya. Haziq Perli, "Cikgu senyum-senyum ni mesti ada sesuatu ni kan?" Mereka semua ketawa. Cikgu Azman tersenyum dan teruskan sesi pengajaran seperti biasa hinggalah waktu kelas Cikgu Azman tu berakhir. Sebelum beredar, Cikgu Azman bersuara, "Korang rasa Cikgu sesuai tak dengan Cikgu Suraya?" "Sesuai sangat Cikgu, bagai pinang dibelah dua." Mereka semua ketawa sambil Perli Cikgu Azman. Waktu persekolahan tamat. Kesemua pelajar beredar untuk pulang. Masa berjalan pulang ke rumah tu, Haziq bersuara, "Aku rasa serba salah lah pasal kita tuduh Cikgu Suraya tu gila. Mustahil lah cantik macam tu gila kan?" "Yelah Haziq, Cikgu tu okey sebenarnya. Mungkin kita ni je yang rasa lain." Malam tu, Haziq, Aiman dan beberapa orang budak di kampung tu akan belajar mengaji di rumah Haji Ayub. Rumah Haji Ayub ni berada dekat ujung kampung. Selesai solat isyak, mereka tercari-cari mana Haji Ayub. "Zik, Pak Haji mana? Tak nampak pun," kata Aiman. "Malam ni dia solat dekat rumah kot. Kan malam ni kita ngaji dekat rumah dia.
Dah jom pergi, jawab Haziq. Kemudian Haziq dan Aiman ambil basikal masing-masing dan mulakan perjalanan menuju ke rumah Haji Ayub. Keadaan masa tu agak gelap sebab lampu jalan tak ada. Hanya harapkan lampu rumah orang je. Haziq dan Aiman akan bawa lampu suduh setiap kali mereka pergi rumah Haji Ayub. Masa Haziq kayuh basikal, tiba-tiba dia berhenti. Aiman pun berhenti juga dan bertanya, "Apa Haziq? Tiba-tiba je berhenti?" "Kau tengok dekat pondok tu. Kelihatan seorang perempuan tengah duduk di sebuah pondok berdekatan dengan sawah." Aiman rasa cemas. "Zik, jomlah kita pergi rumah Haji Ayub. Aku takutlah," kata Aiman. "Kau jangan takut. Mana ada hantu zaman sekarang ni. Jom ikut aku." Aiman dengan berhati terpaksa ikut Haziq. Mereka letak basikal tepi jalan dan bergerak perlahan-lahan menuju ke arah pondok tu. Kemudian mereka berhenti dekat semak dan menyorok. Haziq perhati perempuan tu. Rambutnya terurai dan tengah pegang payung sambil goyangkan kakinya. Kedengaran wanita tu tengah menyanyi. Aiman tutup mata, badannya tergetar-getar. "Zik, jomlah balik, aku takut Zik," bisik Aiman. Haziq tak hiraukan kata-kata si Aiman tu. Tiba-tiba wanita tu berhenti menyanyi. Lepas tu dia menangis sambil berkata sesuatu. Haziq cuba untuk dengar apa yang perempuan tu cakap, tapi tak dengar dengan jelas. Haziq dapat rasakan wanita tu adalah Cikgu Suraya. Suaranya yang lemah lembut tu sebiji macam Cikgu Suraya, tapi wajahnya tak nampak. Tiba-tiba, "Siapa tu?" kata wanita tu sambil toleh ke belakang dengan nada yang marah. "Aiman, lari!" kata Haziq pada Aiman. Mereka bergegas berlari, ambil basikal lalu beredar dari tempat tu menuju ke rumah Haji Ayub. Sampai dekat rumah Haji Ayub, mereka nampak Haji Ayub tengah pegang rotan sambil pandang keluar rumah, tunggu kedatangan mereka berdua. "Kamu ke mana? Lama Pak Haji tunggu korang berdua." "Kami nampak hantu Pak Haji." "Jangan nak memandai-mandai. Bila masa pula kampung ni ada hantu? Dah dekat 40 tahun Pak Haji duduk kampung ni, belum pernah dengar lagi cerita pasal hantu." Haziq dan Aiman hanya tertunduk tanpa berkata apa-apa. Kemudian Haji Ayub suruh mereka berdua naik. Rakan-rakan sekampung yang lain ketawa tengok mereka berdua kena marah. "Korang ketawalah, nanti lepas ngaji ni kita pergi pondok dekat sawah tu, baru korang percaya." "Sudah, ambil ikhram masing-masing. Kita teruskan mengaji." Pukul 10 malam, kelas mengaji tamat. "Kami balik dulu Pak Haji," kata Haziq dan rakan-rakannya. Ada ibu bapa yang ambil anak-anak mereka di rumah Haji Ayub. Yang tinggal hanyalah Haziq dan Aiman. Walaupun dalam keadaan yang masih takut, mereka teruskan perjalanan seperti biasa. Dalam perjalanan balik ke rumah, Haziq bersuara, "Kau rasa perempuan tadi tu siapa? Aku rasa perempuan tu macam Cikgu Suraya." "Entahlah Zik, sudahlah, kau jangan cerita lagi. Aku takut." Haziq dan Aiman teruskan perjalanan hinggalah mereka sampai dekat pondok tadi. Haziq berhenti basikal sambil perhati ke arah pondok tu. "Zik, apa lagi yang kau tengok-tengok tu? Jomlah balik," kata Aiman. Wanita yang mereka nampak tadi dah tak ada. Tiba-tiba bahu Aiman ditepuk. "Hantu! Tolong!" teriak Aiman sambil tutup muka. Haziq mula panik. Perlahan-lahan dia toleh ke belakang. Rupa-rupanya orang itu adalah Cikgu Suraya. Sambil tersenyum, Cikgu Suraya bersuara, "Ni cikgu lah. Kamu dari mana malam-malam ni?" "Cikgu ni buat orang terperanjat lah. Kita orang baru lepas mengaji dekat ujung kampung." "Oh, berani juga korang jalan malam-malam buta ni ya." Kemudian Cikgu Suraya tawarkan diri untuk jalan dengan mereka berdua. Berjalanlah Haziq dengan Aiman sambil tolak basikal dengan Cikgu Suraya hingga sampai di rumah Aiman. "Cikgu, saya balik dulu." "Haziq, jumpa esok," kata Aiman. Haziq dan Cikgu Suraya teruskan perjalanan. Haziq rasa pelik. Bila difikirkan balik, Cikgu Suraya ni datang dari mana? Rasanya Cikgu Suraya belum kenal sesiapa lagi dekat kampung ni. Haziq hanya diamkan diri hinggalah sampai dekat rumahnya. "Cikgu, inilah rumah saya. Cikgu tak nak masuk dulu?" "Tak apalah Haziq, dah lewat malam ni. Kirim salam dengan mak ayah. Cikgu balik dulu ya," kata Cikgu Suraya. Cikgu Suraya berlalu pergi. Bau minyak wangi cikgu tu masih melekat dekat hidung. Lepas masuk rumah, Haziq masuk bilik tukar baju, kemudian ke dapur nak makan. Pukul 11 malam, Haziq belum tidur lagi dan masih buat kerja sekolahnya. Sambil tu, dia terfikirkan peristiwa tadi. Haziq rasa pelik sebab Cikgu Suraya berani jalan sorang-sorang waktu malam dan masih tertanya-tanya, siapakah wanita yang duduk di pondok tu? Adakah Cikgu Suraya ataupun memang betul hantu? Okey, sampai sini dulu kisah ni. Tunggu episod seterusnya pada hari Rabu ni. Sebelum kita berpisah, anggaplah kisah ni sebagai hiburan semata-mata. Janganlah terlalu mudah percaya. Hanya yang mengalaminya tahu akan kebenaran sesuatu kisah tu. Kita berjumpa di video akan datang. Saya Syarul. Assalamualaikum. Adios.